أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini, karuniakan kepada kami ya Allah, mahabbataka, kasih kepadamu, wa ma'rifatak, dan betul-betul mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anda pada pagi ini? Pada Yaumil Isnin, pada hari Isnin. Mudah-mudahan kami dan kalian bukan sahaja terus menerus diberkati, dirahmati, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mudah-mudahan kami dan juga kalian, Allah Taala pelihara diri kita, Allah Taala pelihara minda kita, Allah Taala pelihara percakapan kita daripada jahil yang murakab. Pagi-pagi lagi dah sembang bab jahil murakab. Siapa yang tak tahu apa makna jahil murakab? Tulis di ruangan komen. Silakan tanpa nama, ahlan wa sahlan. Dah. Seperti biasa tuan-tuan, dakwah jangan ditinggalkan. Jangan lupa like dan share, dan tag nama orang yang anda sayang atas nama kasih dan sayang, atas nama ilmu, atas nama dakwah. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat manfaat. Soalan yang pertama, siapa yang tak faham makna jahil murakkab? Dia bahasa Arab tuan-tuan. Dah. Macam pagi tadilah saya post asal usul perkataan saki baki. Allah, satu ilmu yang baguslah, walaupun saya copy paste saja tuan-tuan. As-saqi al-baqi. Dan rupa-rupanya saki baki ni asalnya daripada perkataan Arab. Dan selepas daripada orang dulu kan suka minum tu berkongsi. Satu botol tu, satu bejana tu kongsi 2, 3, 4, 5 orang. Lepas tu bila dah habis minum tuan-tuan, Allahumma air dah habis lah, tak apa, insya-Allah as-saqi al-baqi. Dah. Saqi tu insya-Allah Tuhan yang sentiasa memberi minum. Dah. Baqi, benda yang tinggal tu insya-Allah Tuhan akan tambah lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tapi kalau kita kaji pun memang kalam ataupun bahasa Melayu ni tuan-tuan, banyak diambil daripada bahasa yang lain. Seumpama bahasa Arab dan sebagainya. Kursi bahasa Arab. Dah, rupa-rupa saki baki ni Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok dalam kamus, saki baki ni makna apa? Lebihan. Saki baki iaitu lebihan. Tapi siapa tengok yang pagi tadi yang saya post berkenaan asal usul saki baki? Siapa dah tengok? Kalau ada tengok, tak tengok lagi, nanti habis live ni scroll balik Facebook saya. Dah, konten yang sebelum ni sahaja ada tulis berkenaan asal usul saki baki. Wallahu alam. Kita benda ni benda sirah, benda bukan hukum tuan-tuan. Bila bukan hukum, tak ada istilah betul atau salah. Ni betul ke ni sejarah ni? Wallahu alam. Tapi kalau kita rasa benda tu bermanfaat dan kita boleh ambil iktibar serta pengajaran, maka bagus. Bagus Dharma Tanru, terima kasih.
Tapi kalau tuan-tuan rasa benda tu, alah, ini benda ni orang reka-reka je, tak ada masalah. Benda bukan hukum. Dah. Sebagai contoh, orang kata apa? Bahlul. Orang dulu suka panggil anak Bahlul. Rupa-rupa Bahlul ni nama seorang wali. Patutlah orang dulu suka panggil anak nama Bahlul. Perangai jahat sikit, kau ni macam Bahlul lah. Rupa-rupa dia nak doa anak dia bagi jadi macam Bahlul. Bahlul ni wali Allah, orang yang bijak. Dah? Bahlul. Jadi kadang-kadang bila kita tak faham isu-isu begini ataupun perjalanan benda-benda begini, tuan-tuan, kadang-kadang kita cepat melatah. Dah? Sama juga haram jadah. Haram jadah. Jadi haram jadah ni, dia asalnya kan kita pergi Mekah. Lepas tu dia kata, haram jadah. Daripada Majlis Haram nak pergi ke Jeddah. Dah? Daripada Majlis Haram naik bas, naik. Haram jadah. Daripada Majlis Haram nak pergi kepada Jeddah. Itu maksudnya. Jadi dia suruh naik bas, nanti terlewat. Dah? Naik bas cepat-cepat. Kita pergi tukar haram jadah lah kau ni. Astaghfirullahalazim. Ni kata jahil murakkab ni. Haram jadah lah. Padahal haram jadah. Daripada Majlis Haram nak pergi ke Jeddah. Naik. Baik tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi saya nak tanya dulu tuan-tuan, siapa yang tak faham berkenaan makna jahil murakkab? Tulis di ruangan komen untuk saya bantu. Jahil murakkab ni tuan-tuan dipanggil jahil yang tersusun. Pertama adalah dia jahil. Yang kedua tak tahu dia tu jahil. Begitu. Dah? Mula-mula tadi saya tanya, siapa yang tak faham makna jahil murakkab? Waalaikumsalam makna. Jahil murakkab ni jahil yang berganda-ganda, bahasa mudah. Jahil yang bertimpa-timpa, berganda-ganda jahil dia. Dah lah jahil, lepas tu tak tahu dia tu jahil. Tu dibagi sebagai jahil murakkab, jahil yang tersusun. Jahil, atas tu jahil lagi. Dah lah, pertama jahil, yang kedua tak tahu dia jahil, nak murakkab lagi, tak mengaku pula jahil. Berapa dah jahil? 3. Dah lah dia tak tahu, lepas tu dia sendiri pun tak tahu yang dia tak tahu, lepas tu mengaku pula. Dah. Tak nak mengaku pula yang dia tak tahu. Tu berapa kali lapis jahil murakkab tu? 3 kali lapis. Dah lah jahil, tak tahu diri tu jahil, tak mengaku jahil. Tu makna jahil murakkab. Ingat dah, kalau tuan-tuan pergi ke surau, pergi ke masjid, dengar kuliah di Facebook dan sebagainya, kalau ada ustaz sebut istilah jahil murakkab, makna itulah jahil yang tersusun ataupun jahil yang bertipe-tipe. Ada? Lepas satu-satu. Pertama dia dah jahil, tak reti. Lepas tu dia tak tahu dia tu jahil. Terima kasih Kak Anzah Arifin. Ya cik ni, pertama dia tu adalah jahil. Yang kedua, dia tak tahu dia tu jahil, dia sangka dia tahu. 2. Yang lebih teruk lagi, nombor 3, tak mengaku jahil. Tak mengaku jahil. Baik, ceritanya begini. Triple jahil, kata Badrul Syam daripada Sabah. Ceritanya begini. Yang pertama, saya mulakan dengan kesyukuran. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kami baru habis selesai program selama 2 hari, iaitu program yang bernama Solat Itu Mudah, ataupun ringkasannya, short formnya Solah, yang saya tak jemu-jemu nak ucapkan syukuran jazakallah khairan jazak kepada kalian semua yang bersungguh belajar, memberi komitmen masa untuk memastikan macam mana kehidupan kalian, gerak kerja kalian, hidup kalian, solat kalian akan menjadi lebih baik. Lebih baik, berpunca ataupun berasbab daripada ilmu. Kerana apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam tu alaihi salam dimulakan dengan ilmu. Maka dengan ilmu lah diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam, sehingga membuktikan kepada para malaikat yang walaupun mereka la ya'sunallaha ma amaruhum, malaikat ni tak pernah engkar kepada Allah
Beza malaikat dengan Nabi Adam yang bernama manusia, ilmu. Dah? Beza kita dengan jin, ilmu. Maka tahniah saya nak ucapkan kepada tuan-tuan yang memberi komitmen, yang bersungguh belajar, yang menjalankan tugasan-tugasan yang diberikan. Saya nak ucapkan syukran jazilan khairan jaza. InsyaAllah program tu akan berlangsung pula lagi 2 minggu. Kepada tuan-tuan yang tak sempat attend kelas malam, selama 2 hari kita belajar macam mana solat sebagaimana cara Nabi SAW. Jadi jangan khawatir. Nanti insyaAllah next program lebih kurang lagi 2 bulan lah baru kita akan rolling balik. Kita akan ada pusingan balik untuk program solat itu mudah. Baik tuan-tuan, cuma ringkasnya begini. Nak masuk cerita lah ni, bab jahil murakab ni. Bab jahil murakab ceritanya semalam, dalam program tu adalah beberapa peserta, ramailah peserta yang memberi komitmen belajar. Lepas tu ada salah seorang peserta tu di PM saya. Dia ni our circle lah. Maaf tuan-tuan, orang yang boleh PM saya ni circle terdekat sahaja. Baik, InsyaAllah kalian pun boleh, tak ada masalah. Kalau ada urusan boleh berhubung. Bukanlah kata kita ni privacy sangat, tidak. Tapi kadang-kadang kalau ramai sangat bertanya, dalam keadaan saya masyghul bersibuk dengan urusan mengajar dan sebagainya, takut tak mampu nak terlayan. Okey, ceritanya tuan-tuan, siapa nak tahu ni? Siapa nak tahu cerita dia? Nak cerita bab jahil murakab ni. Ada satu muslimah yang tengok program semalam selama 2 hari. Kemudian dia tanya masalah isu basuh sideburn. Isu berkenaan basuh sideburn. Sideburn ni wajib dibasuh ke tidak? Sideburn ni wajib dibasuh ke tidak? Itu persoalan yang dibincangkan. Okey. Lepas tu muslimah ni dia WhatsApp saya. Dia kata dia syukur sangat Ustaz lepas belajar dengan Ustaz Muhammad. Lepas tu waktu mula-mula dia pun skeptikal ni benda biasa. Skeptikal dengan ilmu ni benda biasa tuan-tuan. Peringkat awalnya dia pun was-was juga. Dan selama ni tak pernah pun diterapkan masalah nak basuh sideburn ni. Basuh sideburn. Okey. Kemudian habis kelas, dia cuba Google lagi. Dia buka Ustaz Azhar Idrus punya YouTube. Pun Ustaz Azhar Idrus cerita benda yang sama. Wajib basuh sideburn. Ni rambut lebih-lebihan ni basuh. Itu lebih baik bagi nak menjaga. Okey. Kemudian bagus pula dia ni tuan-tuan, dia tak sampai hati mengetahui ilmu ni seorang diri saja. Dia rasa cannot break lah, dia tak boleh terima. Maka dia cuba nak share, dia cuba nak sampaikan dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan dan sebagainya. Okay, dia boleh cerita ni. Bila dia forwardkan maklumat tu kepada sahabat-sahabat yang rapat, yang dia rasa dia boleh share ilmu ni tuan-tuan, kemudian apa yang berlaku? Kemudian berlakulah pertelingkahan, dalam bentuk tulisan lah. Berlakulah sedikit pertelingkahan, pergaduhan yang menceritakan masalah dia ni tak faham lah, kau ni tak reti agama lah, kau ni tak reti masalah khilaf lah. Ni ayat dia. Dia kata kepada kawan ni tak betul. Dia kepada kawan ni tak betul, kau ni tak faham masalah khilaf. Dia guna ayat tu. Saya seronok lah tuan-tuan, kita nak bantu kan. Dia kata kau ni tak faham masalah khilaf lah kan, masalah basuh ke tak basuh ke. Lepas tu orang yang nak melawan kepada fakta tadi tu, yang nak melawan kepada fakta tadi, maka dia quote ataupun dia copy paste daripada mufti wilayah punya fatwa. Silap lah tuan-tuan. Alhamdulillah mufti wilayah kita antara orang yang aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalam-kalam yang dikeluarkan itu semua berteraskan ilmu daripada mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala. Maka cara dia nak melawan berkenaan apa yang statement yang sahabat kita ni bagi tahu. Dia kata kena basuh sideburn ni. Lepas tu yang kawan dia tu tak boleh terima lah. Saya kata kawan dia si B lah. Si A ni circle kami, si A cuba bantu si B. Si B ni tak boleh terima. Okey, sebelum saya nak pergi kepada nak memahami masalah khilaf dan ilmu dulu,
Saya nak tanya tuan-tuan yang melihat sesi live pada pagi ini, siapa yang pernah berada pada situasi ni? Dulu tak pernah belajar pun cyber ni kena basuh. And then bila belajar, tak kira dengan saya ke, dengan ustaz lain ke, dengan tok guru lain ke, bila kita dah belajar, rupa-rupa cyber ni kena basuh lah. Sebenarnya basuh ke tidak, nanti kita ada jawapannya. Basuh ke tidak, nanti kita ada jawapannya. Sabar dulu. Tapi saya nak cerita persepsi. Siapa yang mula-mula sama macam CB tadi? Sama je perangai macam CB. Bila circle kami nak bantu kawan rapat dia, dia kata kau dia tak reti lah, cuba mengaji lebih lagi. Dia pula mengajar. Dia kata cyber tu tak wajib basuh, dia kata. Lepas tu, dah lah dia guna ayat cyber tak wajib basuh. Lepas tu dia guna pula ayat kau tak faham ke khilaf. Ni saya kata ni, jangan tunjuk jahil sangat. Diam tak apa. Diam itu tuan-tuan, orang tak nampak kita jahil ke bodoh. Tetapi bila mana kita mula berbicara, nyata kebodohan rupanya. Aisyah, benda yang biasa bila ada penolakan, bila kita sampaikan benda betul. Okey, tak apa lagi. Siapa yang ikhlas? Siapa yang mula-mula dulu, berpuluh tahun, tak puluh tahun masalah ni, tiba-tiba bila mengaji je, cyber ni kena basuh. Peringkat awal dia was-was. Peringkat awal dia skeptikal. Peringkat awal dia ragu-ragu. Dan saya rasa perangai boleh jadi ada di sini sama je macam macam si A tu lah, si circle tu. Mula-mula dia Google lagi. Dia dengar pertama kali dengan Ustaz Muhammad kena basuh. Lepas tu dia Google pula, dia jumpa Ustaz Azhar Haidros punya YouTube, pun kata kena basuh. Dia semakin yakin. Tetapi bila dia cerita dengan kawan dia terus tolak. Dia kata tak wajib basuh. Lepas tu ayat dia lagi best, kau tak faham masalah khilaf ke? Okey, siapa yang pernah ada isu begini? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jawab di ruangan komen. Waalaikumsalam Wiwi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada ke? Semua dalam ni semua baik-baik je. Bagus. Okey, kalau tak ada tak apalah, saya sambung cerita tuan-tuan. Saya sambung cerita. Siapa nak tahu apa yang berlaku selepas tu? Macam mana saya selesaikan masalah ni? Bila mana dia menggunakan statement, mufti wilayah untuk menegakkan benang yang basah, konon-konon dia betul. Tapi dia sendiri tak faham apakah yang dimaksudkan daripada statement mufti wilayah itu. Terima kasih Nur Lili. Siapa lagi yang nak tahu masalah ni? Macam mana cara saya selesaikan? Cara saya terang kepada dia. Dan tuan-tuan pun boleh belajar sesuatu pada pagi ini. Tak berani nak berdebat. Alah Mak Ngah, bukan nak berdebat Mak Ngah, nak bersembang. Saya macam CA ni adalah okey, tak apa. Ya, terima kasih Muhammad Asif. Baik, saya sambung dah. Maka bila saya baca statement, dengar cerita dia. Terima kasih pada tuan-tuan yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Bila saya baca statement yang dikeluarkan oleh mufti wilayah kita, saya baca sekali dua, sebab tu ilmu ni kena baca 2-3 kali. Pertama tuan-tuan, dengar dengan baik. Dalam statement tu, kalau tuan-tuan nanti saya repost balik. Dalam statement mufti wilayah tu, dia tak hurai dulu masalah basuh ke tidak. Tulis di ruangan komen. Pertama, dia menghuraikan masalah adakah cyber itu berada pada sisi wajah atau sisi kepala. Itu poin dia. Baca balik. Saya minta lah berdoa, ya Allah, orang yang tak faham tu dia masuk live pada pagi ni. Amin ya Allah. Saya nak bantu dia. Pertama, baca statement mufti wilayah. Dia hurai, pertama sekali ialah cyber itu adakah benda yang terbit ataupun tumbuh pada pihak wajah atau pihak kepala. Itu poin yang pertama. Okey. Kemudian, ni poin ni. Masuk poin yang kedua. Sekiranya cyber itu tumbuh pada pihak yang dinamakan pihak wajah, sekiranya cyber itu tumbuh pada tempat yang dikatakan pihak wajah, tuan-tuan sendiri jawab, cyber kena basuh ke tidak? Simple je. Tolong baca balik.
dia nak menegakkan benang yang basah. Konon-konon dia betul, tapi dia sendiri tak baca. Memanglah statement yang bawah tu sekali, Mufti kata memang tak wajib basuh. Kalau apa? Sebab kebanyakan sideburn itu, kebanyakan bagi pihak wanita, kebanyakan sideburn itu tumbuh pada pihak yang dikatakan kepala, bukan wajah. Tetapi dalam penulisan beliau, dia tulis dengan jujur, amanah kepada ilmu. Dia kata ada golongan-golongan perempuan dan golongan-golongan wanita yang sideburn mereka itu tumbuh di ruangan wajah, bukan kepala. Kalian jelas ke jelas ni? Saya ulang balik. Minta maaf kalau saya mengulang, sebab audien kami banyak jenis mak-mak ni. Pangkat-pangkat bonda dengan saya. Jadi saya nak dia hurai masalah sideburn tu dulu. Terima kasih Nur Lily, yang dah faham bagus. Dia huraikan masalah sideburn. Adakah sideburn itu benda yang tumbuh pada pihak wajah atau pada pihak kepala? Maka dia kata kebanyakan sideburn perempuan ni tumbuh pada pihak kepala. Kebanyakan. Tetapi apa maksud kebanyakan? Lawan bagi kebanyakan, ada juga seorang perempuan, pihak perempuan yang sideburn-nya tumbuh pada pihak wajah. Jelas. Artinya kalau sideburn dia terbit atau bahasa kitab, ataupun sideburn dia tumbuh pada pihak wajah, maka tuan-tuan, wajib basuh ke tidak? Wajib dibasuh. Itu sahaja. Wajib dibasuh. Kalau sideburn tu tumbuh pada pihak wajah, bukan pada pihak kepala. Okey, itu poin yang kedua. Saya belum faham. Nak bagi faham ni. Baik. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga ni best ni, yang memahamkan tajuk live saya pada pagi ni, tuan-tuan. Poin yang ketiga, lepas tu pihak yang melawan tadi ni, dia kata kau ni tak faham masalah khilaf ke? Okey tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan lah, apa makna khilaf? Betul Cik Gani. Itu jawapan paling tepat. Masalah kawan tadi tu yang nak menolak fakta tadi ni, dia pun tak faham mana had wajah, manakah dikatakan sisi wajah. Sekarang ni kita tak sembang masalah sideburn. Kita sembang adakah sideburn itu terbit pada pihak wajah ataupun kepala. Macam mana nak tahu pada wajah tu, Ustaz? Sebab itulah beruntung bagi yang dah masuk semalam. Kan kita ajar dalam program tu, kita ambil benang, kena pakai benang. Tak apa, nanti Ustaz Muhammad ajar insya-Allah. Kita belajar semua semalam dalam program solat itu mudah. Macam mana cara nak ukur wajah. InsyaAllah nanti saya janji, insyaAllah kalau setakat part bantu tu saya boleh bagi. Okey, kita kembali kepada masalah khilaf. Lepas tu pula, yang si kawan nak menolak ni dia kata kau ni tak faham masalah khilaf ke? Okey, Kalaulah dia yang berkata, contohlah tuan-tuan nak, okey Zainah, saya sebut Zainah komplain saya. Contoh, minta maaf Zainah saya buat contoh nama Zainah sebab saya nampak nama Zainah tadi. Zainah Kadir, contoh, dia kata ke saya, contohlah Zainah minta maaf Ustaz dia tak faham masalah khilaf ke? Okey, saya tanya balik, apa makna khilaf? Sebab statement yang mula-mula dia kata kau ni salah, sideburn tak wajib basuh, dia kata statement pertama. Kan? Yang kedua, lepas tu dia gunakan perkataan kau ni tak faham masalah khilaf ke? Tuan-tuan, kalau kita nak bahas masalah khilaf, dengar dengan baik. Khilaf ni maknanya apa? Ada dua pendapat, maka mana betul? Dua-dua betul atas sandaran dan hujah masing-masing. Kalau dah dia tu bijak, dia boleh kata je, oh ya ke wajib basuh? Yang saya belajar, pendapat yang saya belajar tak wajib basuh, tapi boleh jadi pendapat ni betul. Itu baru makna khilaf. Sebab tu jangan pandai-pandai nak menggunakan istilah khilaf kalau tuan-tuan tak tahu makna khilaf. Pandai dia komplain perum-peram, dah komplain bagai, dia tolak macam-macam, lepas tu dia tanya, kau tak faham masalah khilaf ke? Kalau dia faham masalah khilaf, bermakna dia tak tolaklah pendapat yang circle saya bagi tadi. Betul ke betul?
kalau dia faham masalah ataupun makna khilaf. Kawan tu cuba nak bantu dia. Dah. Kalau dia faham makna khilaf, tak dah dia terus ban. Kau ni apa tak betul ni? Dia kata sideburn tak wajib basuh. Benda ni ada khilaf. Aduh, hai. Kita nak bantu dia, nak bagi dia faham. Dah. Tuan-tuan jelas ke jelas ni? Saya nak pakai sekejap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Okey. Tuan-tuan jelas ke jelas? Betul. Jahidah. Dah? Betul. Azizah Harifin. Jadi biarlah saya doakan dia tu faham, saya doakan dia dapat ilmu. Yang paling penting saya nak jaga circle saya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak gunakan istilah khilaf, tuan-tuan kena memahami apa makna khilaf. Oh, pendapat aku betul, pendapat dia pun boleh jadi betul. Jangan menggunakan perkataan kau ni salah. Kau tak faham khilaf ke? Maka yang bodohnya kita, bukan dia. Yang bodohnya kita, bukan dia. Nampak? Itu satu. Yang kedua, kalau tuan-tuan nak menggunakan perkataan khilaf, tuan-tuan kena belajar meraihkan pendapat orang lain. Oh ya ke macam ni? Alhamdulillah saya dapat satu ilmu baru. Tapi buat masa ni saya berpegang yang saya belajar dulu. Buat masa ni saya berpegang sebagaimana yang saya belajar dulu. Tapi yang ni boleh jadi betul. Kan indah kalau kita faham masalah khilaf. Jelas ke jelas? Jadi kembali kepada isu tadi. Saya ulang balik tuan-tuan. Masalah sideburn ke, tak sideburn ke, dah. Jangan sembang masalah itu. Tapi yang paling penting, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kena faham, adakah sideburn itu terbit pada pihak wajah ataupun tidak. Jelas ke jelas? Okey, jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini adalah hashtag santapan rohani. Kita bersembang sekejap sebab saya dah sampai ke klinik tuan-tuan. Saya ada appointment pada pagi ini. Kepada peserta KK2, hari ini tak mau kalah. Betul Nuan Hamizah, yang tu lah jawapan paling tepat. Semua tak mau kalah. Dah? Okey. Kepada peserta KK2, khatam kitab 2, saya minta izin hari ni untuk sebab saya ada appointment pukul 9 dengan doktor. Dah? 9.10. Saya ada appointment pukul 10 dengan doktor tuan-tuan. Jadi sebab hari nak ambil darah, ada nak cek beberapa benda penting tuan-tuan. Jadi doakan saya terus sihat. Saya doakan juga tuan-tuan Allah Ta'ala beri kesihatan, kebaikan, ilmu, dan paling tak dapat tidak pun Allah Ta'ala beri kepada tuan-tuan makrifah yang sebenar dalam nak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan nak info yang terkini berkenaan program-program kami, jangan lupa follow t.me/nakbaikisolat Telegram. Sebab dengan Telegram tuan-tuan cepat dapat maklumat. t.me/nakbaikisolat. Mudah-mudahan dari situ banyak ilmu, poin-poin ataupun fakta-fakta, perkara-perkara, video-video pendek yang kami akan berikan untuk tuan-tuan belajar daripada semasa ke semasa. Jelas? Okey. Jadi ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah sampai sini. Poliklinik Alia. Dah. Ni antara doktor yang dia bantu beberapa sebab beberapa kes saya ni tuan-tuan, alhamdulillah dia dah tahu daripada awal. Jadi insya-Allah saya kena sentiasa berhubung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.